Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang saya hormati barisan penemu duga. Seterusnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wan Nur Syakila binti Wan Zaini, berumur 24 tahun, berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Untuk latar pendidikan saya memulakan awal pendidikan di SK Padang Garong 1, Kota Baru. Seterusnya di peringkat sekolah menengah, saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Baru. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran selepas SPM di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam jurusan pendidikan iaitu Pendidikan Awal Kanak-kanak. Selepas itu saya sambung ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas. Seterusnya sekarang saya sedang membantu kedua ibu bapa saya di kedai mereka. Bukan itu saja, saya juga sedang menguruskan perniagaan di atas talian. Pada 5 tahun akan datang, saya mengharapkan saya merupakan seorang pendidik yang berbakti dan dapat berkongsi ilmu bersama anak bangsa saya, tidak kira di sekolah kerajaan ataupun swasta, yang melakukan tugas secara integriti, bermatlamat, aktif serta bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan. Bukan itu sahaja, dalam masa 5 tahun akan datang, saya mengharapkan saya merupakan seorang guru yang cemerlang, tidak kira kepada sekolah, masyarakat dan juga keluarga saya sendiri. Kekuatan diri saya yang pertama ialah saya merupakan seorang individu yang suka bekerja dan suka melakukan sesuatu dengan perkara yang baru. Bukan itu sahaja, saya juga seorang yang sukakan cabaran. Pada asalnya, perniagaan online itu hanyalah satu cabaran untuk diri saya apabila saya sudah bergraduasi. Namun sekarang ia telah menjadi pekerjaan tetap saya. Bagi saya, bidang pendidikan dan juga bidang perniagaan adalah sesuatu yang sangat berbeza. Namun kedua-dua ini telah memberi saya erti kesabaran dan juga erti usaha yang lebih. Jadi saya dapat mengaplikasikan kesabaran dan sifat usaha lebih itu di dalam bidang pendidikan. Kerana dalam bidang pendidikan, kesabaran dan usaha amatlah diperlukan. Antara kekuatan saya yang lain adalah saya merupakan seorang yang suka bercakap dan boleh bercakap. Bidang perguruan memerlukan seseorang individu untuk bercakap. Oleh itu saya yakin saya merupakan seorang guru yang mampu untuk bercakap dan mampu menimbulkan rasa ingin bercakap di dalam diri pelajar. Umum mengetahui bahawa pada zaman kini komunikasi sangat penting. Oleh itu, apabila saya diberi peluang untuk menjadi seorang guru, saya ingin menitik beratkan kemahiran berkomunikasi dalam diri murid-murid seperti saya juga. Iaitu saya perlu meningkatkan lagi kemahiran komunikasi saya untuk berhadapan dengan orang. Selain itu, kekuatan saya mempunyai beberapa CJ kemahiran yang diluluskan oleh KKM. Sepanjang saya melanjutkan pelajaran dalam Ijazah Sarjana Muda, saya banyak menyertai dan mengambil kursus-kursus untuk mendapatkan CJ kemahiran. Bercakap mengenai kelemahan, setiap manusia saya yakin mempunyai kelemahan masing-masing. Begitu juga dengan saya. Kelemahan diri saya ialah kehidupan saya sentiasa mempunyai jadual. Jadi apabila jadual saya diganggu ataupun terganggu, saya akan merasa sedikit kecewa. Namun kekuatan saya dapat mengatasi kelemahan saya. Saya perlu bersabar dan berusaha untuk mengatasi jadual-jadual saya tu, dan berusaha untuk menyiapkan tugasan-tugasan
mengikut masa yang diperlukan ataupun ditetapkan. Ini kerana saya merasakan jadual harian itu penting, kerana bagi saya masa itu emas. Jadi itulah kelemahan saya, kerana saya sangat menyayangi masa-masa saya. Pada pendapat saya, tangga gaji adalah sangat penting, lebih-lebih lagi pada ekonomi pada masa kini. Namun pada pendapat saya, kemahiran dan juga minat dalam sesuatu bidang yang kita ingin ceburi adalah lagi penting daripada tangga gaji. Ini kerana jika anda minat pada sesuatu bidang yang anda ingin ceburi, anda akan melakukan 200% lebih usaha terhadap pekerjaan yang anda minati. Bagi saya, jika anda inginkan tangga gaji anda tinggi, maka kualiti kerja anda perlulah tinggi. Jadi saya tidak kisah akan tangga gaji. Ini kerana pada suatu hari nanti tangga gaji akan tinggi jika kualiti kerja itu tinggi. Masa yang akan menentukan. Jadi saya tidak kisah akan tangga gaji. Untuk sumbangan dan inovasi dalam bidang pendidikan, kita umum mengetahui bahawa kemahiran telah mendahului segala-galanya. Jadi disebabkan itu, saya telah membuat persediaan dalam mengambil beberapa kemahiran semasa saya sedang menuntut. Jadi saya ingin membuat inovasi kepada anak murid saya. Saya ingin mendedahkan mereka apa kemahiran yang saya ada. Saya ingin mendedahkan mereka kepada kemahiran-kemahiran itu. Antara kemahiran yang saya ada adalah membuat kek, iaitu bakery, pembengkelan, membuat kerupuk leko, menanam cendawan dan juga menjahit baju. Bagi saya, kemahiran adalah segala-galanya, kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi jika kita ada kemahiran, sebagai contoh menjahit baju, pelajar dapat meneruskan kehidupan dengan mengambil upah menjahit baju. Ini kerana baju adalah kewajipan bagi setiap manusia. Semua manusia memakai baju. Jadi mereka boleh mengambil kesempatan itu dengan menjahit baju untuk meneruskan kehidupan mereka. Jika saya diberi peluang, saya akan berkongsi segala ilmu kemahiran yang saya ada bersama anak murid saya, bagi membantu mereka di masa persekolahan dan juga di luar persekolahan nanti. Saya merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang mempunyai sijil mengajar choir dan juga muzik gamelan. Saya boleh mengajar dalam bidang kemahiran. Saya juga boleh mengajar dalam bidang muzik dan juga sukan rekreasi. Ini kerana ketika berada di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya merupakan seorang pelajar minor sukan dan rekreasi. Saya mempunyai pengetahuan tentang kemahiran-kemahiran sukan dan juga pengalaman mengadakan program rekreasi bersama pelajar. Ada pengalaman saya dalam bidang rekreasi adalah berkayak, water confident, jungle trekking dan banyak lagi. Sifat berintegrasi adalah sifat paling penting dalam setiap individu. Tidak kira mereka berada di sektor mana sekalipun. Ini kerana sikap yang berintegrasi dapat membantu kerja yang berkualiti dan bermutu tinggi. Integrasi melibatkan tanggungjawab seseorang. Jadi individu yang bertanggungjawab akan melakukan tugasan dengan penuh amanah dan juga bertanggungjawab. Sebagai contoh, tanggungjawab guru adalah dalam membentuk disiplin, kelakuan, kedatangan dan etika pelajar. Oleh itu, amatlah penting untuk kita melihat satu persatu etika perguruan yang saling berkait rapat dengan falsafah pendidikan sesuai dengan visi dan misinya, iaitu mempunyai matlamat untuk mendapatkan guru yang berintegrasi tinggi dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pendidik. Pada pendapat saya, komunikasi amatlah penting. Ini kerana komunikasi adalah
satu cara untuk kita mendapatkan maklumat dalam kehidupan seharian kita. Komunikasi melibatkan pelbagai cara, iaitu komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Komunikasi lisan berkaitan dengan pergerakan badan dan juga cara pandangan mata dan sebagainya. Pada pendapat saya, komunikasi adalah sangat penting dalam temuduga kerana di dalam temuduga, penemuduga ingin mencari calon yang layak untuk memegang jawatan itu. Jadi berdasarkan komunikasi itulah mereka akan melihat dan menilai diri calon-calon. Oleh itu, calon perlu yakin dalam sesi temuduga. Bukan itu sahaja, calon perlu mempunyai persediaan sebelum datang sesi temuduga. Antara persediaan yang boleh dibuat adalah kenali diri sendiri, kelemahan diri, kekuatan diri, ataupun apakah calon boleh lakukan untuk menaikkan lagi syarikat ataupun sesuatu organisasi itu. Bukan itu sahaja, calon juga perlu bersedia daripada segi mental dan juga fizikal. Lakukan persediaan awal sebelum datang ke sesi temuduga. Okey, akhir sekali, jawapan yang baik dan juga menarik adalah satu kaedah komunikasi yang bagus ketika sesi temuduga. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk memberi peluang kepada saya untuk menghadiri temuduga pada hari ini. Assalamualaikum.